Maksudnya no need ni lah untuk sketchcraft lah. Okay, so kita tengok kawan awak punya answer. Saya marking kat sini terus so that nanti bila you tekan je link ni, you akan terus nampak lah apa yang saya marking. Kadang saya lupa, bila saya dah download, saya lupa nak bagi you all yang saya dah marking tu kan. So this one kita terus je lah dekat sini. Okay, so kita tengok gx x plus 2 square minus 3. So first kita kena equate. Okay, so dia equatekan x1, x2, gx1, gx2. And then 3 dengan 3 boleh cancel out. And then, okay, bila kita dapat macam ni, kita tak boleh equate to 0 terus ni. Sebab tak ada equate to 0 kat sebelah kanan. Dia bila kita dah ada sama dengan kosong dekat sebelah kanan, baru kita boleh equate to 0 benda ni. Tapi selagi macam ni, dia tak settle lagi ni. So, sepatutnya kita kena letak x1 plus 2 square tolak x2 plus 2 square. Macam dalam kuliah. Kuliah ke hari tu? Kuliah. Betul lah kan kuliah. Kejap. Okay, so lepas tu awak kena expand dulu. Sebab nanti baru kita boleh factorkan dia. So expandkan dia. Sekejap kat sini dia tak nampak besar. 100. Okay, so kita expandkan dia. X1 square plus 4 x1 plus 4. Okay, itu yang first kita dapat expand. Tolak dengan x2 square, saya buat kurungan dulu lah, plus 4x2 plus 4 equal to 0. Okay, after that, yang mana kita boleh cancel out, nanti kita cancel out. Okay, plus 4 dengan minus 4 ni boleh cancel out ni sebab ni kat dalam ni. So, kita tinggal x2 square dengan minus 4x2. Ni wajib lah tunjuk kalau dalam assignment. So, lepas tu dekat sini x1 square tolak x2 square. Kita sekalikan dia. Belum lagi. Saya baru nak ni. Dan untuk 4, saya factor out 4. So, saya akan dapat x1 minus x2. Okay. Lepas tu yang bawah. Dia lari pula. Saya nak ke bawahkan dia, tak boleh. Oh, dia memang dah habis. Ya, Okay, tak apalah. Okay, lepas tu yang x1 square dengan x2 square ni, kita akan factorize x1 plus x2, x1 minus x2 tambah 4 x1 minus x2 sama dengan kosong. Okay, lepas tu nanti baru kita akan factorize yang ni. Ini dengan yang ini. Sebab dia common factor. So, bila dia common factor, awak boleh factorize dia keluar. So, saya sambung kat sebelah sini. X1 minus X2. Kita factor out. So, yang tinggal dekat dalam X1 tambah X2 untuk yang first part. Dan second part tinggal 4 lah. Tambah 4. Samakan dengan kosong. So, baru boleh equatekan 0. Sebab dah ada kosong kat sebelah kanan ni. Okay, dan awak dah ada in 2 bracket. Maksudnya in factor form lah.
So X1 equal to X2, or you akan dapat X1 equal to -4, -X2. So because of -4, -X2, maksudnya dia bukan one-to-one function. Ingat macam kawan awak dia dapat one-to-one function. So this one is wrong lah. Bukan. Sepatutnya awak punya kesimpulan since Gx1 equate to Gx2 does not imply x1 equal to x2, so this is not one-to-one function. Kecil lah. Dan saya tak suka tulis kat sini. So this is not. Nanti awak tulis lah Maksudnya ini bukan one-to-one function. Not one-to-one function. Okay. Itu tak muat dah kat bawah tu. Okay. Kita tengok pula yang next. Untuk yang next, HS1, HS2, so far, okay, darab silang. Okay, lepas tu awak akan dapat S2 sama dengan S1. Okay. Cuma yang ni dia punya, ni tak lengkap lah ayat dia. Patutnya kena bagi tahu lah macam dalam kuliah. Since, implies that x1 equal to x2, so this is one-to-one function. Okay. So, kena bagi ayat lengkap-lengkap. Okay, kita tengok pula question D and E. D dia nak x cube plus 10. E dia nak modulus x plus 2. Okay, so x cube plus 10 diequatekan. So, okay. Untuk x cube, kita memang akan dapat x1 terus sama dengan x2. Tapi kalau x square, kena jaga-jaga. X square, x4. Sebab dia, even punya power. So, dia ada plus minus nanti. So, dia kata, so, okay, very good. Okay, and this one, yang sebelah sini, saya besarkan. Dia lari pula. Kejap. Okay, so kalau this one, dia dapat fx1, fx2. So, dia dapat this one. Okay, ingat bila kita ada modulus both side, awak kena squaring both side. Okay, very good. So that you got 4x1 plus 4. Okay, and then dia dapat x1 minus x2, 4x1, 4x2. Okay, ni samalah macam kita buat yang first part tadi. Yang ni dia kena factorize, yang ni pun dia kena factorize. So, lepas tu dia bawa keluar x1 minus x2 sebab dia ada di dua-dua side. x1 plus x2, x1 minus x2. Yang ni tak ada line. Lepas tu dia bawa keluar dan dia dapat this one. Okay, very good. And then since does not imply, okay. So ini lengkap. Okay, lepas tu question 2. Question 2 kita nak using horizontal line test. So yang saya suruh dia lukis B, C dan E. So B kuadratik, C reciprocal, E modulus. Okay, so kita tengok kalau awak punya. Okay, so first is
kuadratik. So kuadratik ni dia bagi dalam bentuk ini. So awak tak tahu dia punya minimum atau maksimum point. Kena buat CTS. So kawan awak keluarkan negatif. Tinggal x square. Tolak 2x. Okay, plus 1. Tapi dia buat untuk yang sebelah sini je Okay, yang sebelah sini je dia buat. So yang ni dia memang tinggalkan plus 1 lah. So dia buat CTS x dot 1 square tolak 1. Okay, very good. So dia dapat negatif x dot 1 square tambah 2. So maksudnya sekarang dia dapat maximum point sebab dia negatif. So dia dapat masam. Okay. So dia dapat dekat 1 and 2. Maximum point awak. And then dia buat horizontal line test. So dia dapat cut at 2 point. So this is not one-to-one function. Okay, very good. Okay, perfect. And then this one 2x plus 1 tak boleh sama dengan kosong. So maksudnya dia tak boleh sama dengan negative half. Okay. So dia buat sebab dia positif. So awak akan dapat graf 1 dan 3. Kuadran 1 dan 3. Okay, very good. Graph perfect. Okay, horizontal line tu you can actually sketch dekat sini atau dekat sini. Tak perlu dua-dua pun Satu-satu je tak kisah. Dekat at one point only. Okay, very good. And the last one untuk V 2x tambah 10. So maksudnya you akan dapat x sama dengan negatif 5. Okay, very good. So negative 5, dia ada V kat situ. Dan bila kita buat horizontal line test, it cut at 2 points. So this is not one to, tengok ni. Korang ni. None pula dah. 1. Okay, so yang lain betul. Okay, very good. Kita tengok 3C and 3D. 3C, 3D is domain and range, sketch the graph. Okay, sama juga reciprocal dengan piecewise. Okay, yang reciprocal. 3x minus 14. Okay, so dia dapat dekat 14 over 3. Okay, asymptote betul. Dia punya graph pun betul. Okay. Yang ni memang negatif 1/7 Kalau awak punya x kosong. Betul lah. Negatif 1/7. Okay, betul. Okay, dah ada graph. Domain and range. Domain and range, kita tengok kat bawah ni. Negatif infinity sampai 14/3. Okay, daripada kiri. Awak jalan tengok graf awak sentiasa ada. Tapi dekat 4/3 tak ada graf. 14/3 tak ada graf. So stop kat sini. Dan baru sambung balik. Okay. So betul. Very good. And untuk range kita tengok daripada bawah. Ada graf. Yang tak ada graf di sini. Okay. Yang dekat sini. So ni adalah y sama dengan kosong. So dia berhenti kat kosong. And then, ni terbalik pula. Macam mana boleh negative infinity kat sini? Ni dekat sini. Patutnya ni positive infinity kat sini yang negatif Kita mesti increasing order. So negative infinity kosong infinity. Ni tak boleh, ni tak ada ni. Patutnya kosong infinity. Okay, untuk graph. Next, 2 tolak x square. Korang kalau ada ni nak tanya terus je ni bagi tahu. Okay, 2 tolak x square. X lebih kecil atau sama dengan Okay, nanti kalau tak faham aku tanya. Okay. So 2 tolak x square, kita dapat graf masam dekat 2. Okay, very good. Tapi disebabkan awak nak less or equal to 0 sahaja. So graf kita ambil sebelah kiri sahaja sebab dia nak less than. Okay, betul. Dan dia punya ni pun betul. Okay, ni betul. Ni betul.
And then dia ada 2 sampai 6. 2 sampai 6 kita ada 4. So, maksudnya dekat 4 garis horizontal. Okay, very good. 2 tak masuk, 6 masuk. Okay. And then 3x untuk x lebih besar daripada 6. So maksudnya kita mula daripada 6. So 3 darab 6 sepatutnya awak dapat berapa ni? Kalau saya nak mula daripada 6 maksudnya x saya 6. So kalau 3 darab 6 awak dapat berapa patutnya? Awak dapat kat bawah ke? 3 darab 6 dapat apa? Dapat 18. 18 maksudnya sepatutnya ini bukan kat bawah. Yang ini patutnya dekat atas. Ni kena naik lagi. Kat sini fx. So dia ada 18 kat sini. Saya tak boleh tulis pula kat sini. Okay, dekat sini 18 misal kata. So nanti dekat 6 ni awak punya mula graf awak kat sini dan naik ke atas. Kena tengok awak mula kat mana. Sebabnya sekarang ni awak punya 3 darab 6. Bukan 3 darab 1. Awak mula dekat 6. So sini naik atas. So yang ni kat sini patutnya graf awak. Ya Allah, kenapalah susah kat sini. Nak lukis. Okay, macam tu. Yang ni tak ada. Ni kat bawah ni tak ada. So, bila kita nak tengok dia punya domain and range, okay, domain and range dia negative infinity, okay, kita bagi dia sini sampai sini. Dapat kosong lah. Okay, lepas tu kosong sampai 2 tak ada graf. Okay, very good. So, 2 sebab dia bulat putih. Okay, open sampai infinity. 2 sampai infinity. Sebab kat sini termasuk, lepas tu dia ada lagi graf kat atas ni. Okay. Ini betul. Sebab ada final answer kan. Okay, range pula daripada sini dari infinity sampai kat sini. 2. Lepas tu dah tak ada graf dah ni. Maksudnya kat sini salah. Sebab awak kena letak range awak. Sepatutnya kena berhenti dekat mana? Kena berhenti kat mana ni? Range awak. Berhenti kat mana graf awak? Kat mana? 2. Okay, 2 ni termasuk. Okay, lepas tu dia sambung balik graf awak. Tapi dia bukan bersambung dekat 2. Dia akan bersambung dekat sini. Nampak? Dekat mana ni? Dekat sini dia ada satu je garis. So ni dekat mana? Nilai awak apa? Nilai apa kat sini? Nilai apa kat sini? Kat sini nilai apa ni? 4. Tapi sebabkan graf awak ni dia horizontal sahaja. So bila dia horizontal, 4 tu dia stand alone untuk Y. Okay. Maksudnya dia bukan naik ke atas. So maksudnya 4 ni dia stand alone je kat sini. Lepas tu dia sambung balik dekat 18 ni. So dekat sini awak kena letak dia as satu set 4. Maksudnya 4 sahaja. Tak ada nilai lain. Lepas tu baru dia continue graf dia dekat 18 yang ke atas tu. So baru kita buat 18 then infinity. Dia kena macam tu. Okay, dekat sini baru disambung balik. So inilah range awak. Okay, so kita tengok nombor 4. Dia kata dia nak cari GF. Okay. Boleh nampak kan besar tulisan dia. Okay, so GFX. G awak is x square. Fx awak is 2x minus 1. So sekarang kita ganti je x dengan function fx. So kita dapat this one. Okay, very good. Ini soal nombor 4. Okay. Lepas tu HGF sama dengan HGFX. Okay.
So H is ln X, G F X is this one. Okay, dia ambil je daripada atas ni dah. Tak payah buat banyak kali dah. Ni awak dah carikan. So dia ganti je lah kat sini. Okay. So dia buat ln everything X dekat sini kita ganti dengan function GFX. So dia dapat this one. Okay, very good. And then kita nak cari FGH. Okay, FGH maksudnya FGHX. So dia cari dulu GHX. So GHX dia akan dapat ln X square. Okay, sebab kat sini kita ganti dengan function HX. So betul. Lepas tu baru dia composite dengan F kat luar. 2 ln X square tolak 1. Okay, very good. Okay, ni composite function. Saya nak tengok awak ingat lagi ke tak je. Okay, lepas tu kita pergi kepada 5B, 6A. 5B, soalan dia adalah given the function composite FG, define the G. Okay, dia nak cari function G. Dia bagi FGX, dia nak cari function G. Okay, so first Fx 2x tambah 1. So Fgx akan jadi 2gx tambah 1. Okay, very good. And then given diequatekan nanti, diequatekan dan jadikan gx sebagai subjek, you akan dapat 3x square minus 1. Okay, very good. Untuk soalan 6A, kita nak cari function, ini apa ni? NGX ke? 6A, HGX. Okay, HGX 6x tambah 10. Okay, sini H Okay, so sebab dekat sini HGX. So nanti kalau kita buat, kita akan dapat macam ni lah. Dia ada GX, dia bagi GX, dia tak bagi HX. So, awak akan dapat H 3x minus 4 composite dengan 3x minus 4 yang akan sama dengan 6x tambah 10. Dia beza dengan yang tadi. Yang tadi awak boleh jadikan GX sebagai subjek. Okay. Tapi yang ni tak boleh. So, bila tak boleh tu yang kita akan let. So, dia letkan ni sama dengan Y. Okay, lepas tu dia akan dapat X in term of Y. Okay, dia kata itu adalah dia punya inverse. And then dia darabkan dengan inverse dia. Kalau dekat dalam kuliah saya tak letak inverse lah. Saya letak je sebagai ni, X ni. So gantikan je nanti X dengan benda ni. Kita letak sebagai X je lah. Kita tak nak confuse dengan inverse. So kita letak sebagai X je. So everything X dekat sini awak ganti dengan apa yang awak dapat kat sini lah. Y plus 4 over 3. Okay, yang ni pun sama, tak perlu. HGX. Yang ni kita akan dapat cara penulisan ni sepatutnya HY. Ni HY sebab sekarang 3x tolak 4 kita dah ganti dengan Y. Sini HY. Ini saya ganti balik. Sini kita buat HY. So kat sini pun sama. HY. Okay. Sama dengan 2y tambah 8 tambah 10. Okay. Okay, so dia dapat 2x tambah 18. Gantikan balik dengan HX. HX, tengok tulisan awak tolong ni. Bagi clear. Kalau dalam assignment ke dia tolak je markah. Dia tak faham. Dia kata ni alpha. Okay, dah settle. Settle tambah nombor 6. Kecil apa ni? Gelap punya lah hai. Saya besarkan kau tak nampak.
Dia ada lagi satu. Sekejap Ni semalam pukul 11.30 tak ada lagi ni. Tu yang saya tak sempat nak adjust. Pagi ni lah ni baru muncul ni. Sekejap. Nak adjust lagi dah makan masa. Sebab tu saya suruh buat semalam. Boleh nampak ke tu? Boleh lah tu Okay, so kita tengok question number 7A. Okay, sekarang dia ada dua function, fx, gx. Okay, dan untuk fx, dia kata dia nak x less than -3. Untuk gx, dia nak x lebih besar atau sama dengan -5. So, dia ada restricted domain kat sini. Okay, dia suruh awak show that f is a one-to-one and find an expression for f inverse. Okay, kita tahu kalau buat algebraic approach, okay, untuk kuasa 2, dia memang tak mungkin akan dapat one-to-one function. So kalau soalan ini, dia nak suruh awak lukis, awak tunjuk dia one-to-one function, hanya ada satu method yang valid, which is graphical sahaja. Okay, sebab apa graphical valid? Sebab graphical je kita boleh restrictkan dia punya domain. Dekat algebraic approach awak tak boleh restrictkan domain. Okay. So, untuk tunjukkan dia one-to-one function, kita kena pakai HLT. Okay, betul lah macam kawan awak buat. So, kita tengok graf dia. Okay, graf dia, kita nak, okay, dia senyum dekat -3, -5. Okay, betul. Ini dia punya minimum point dan dia nak less than -3. So, dia nak less than -3 means awak ambil sebelah kiri. Okay, betul. Dan dia pakai HLT, dia kata dia cut. So, this is one-to-one function. Okay, very good. Okay, ini je cara yang boleh menunjukkan dia one-to-one function. Tak boleh pakai algebraic. Okay, ingat. Bila saya cakap ni kat dalam tutorial, silalah dengar Nanti kejap lagi kalau masuk dalam assignment, lepas tu nanti kau buat mengarut. Yang aku cakap tu lah yang kau buat. Itu aku sakit hati sebenarnya. Banyak kali yang suruh saya check tu, assignment awak matrik tu yang saya dah cakap dah kat dalam tutorial. Macam ni tak boleh buat macam ni. Method macam ni tak boleh. Kita kena ikut soalan. Dia hantar yang tu. Maksudnya dia tak dengar apa-apa saya cakap kat tutorial kan. Sebab tu lah selalu kena marah. Itu dia yang chat lah. Yang tak chat dengan saya tu saya tak tahu lah. Yang tak chat dengan saya kalau awak dapat markah rendah, memang kena lah korang Dia macam bodoh sombong di situ. Dia tak nak chat. Lepas tu dia dapat markah rendah. Lepas tu dia menyusahkan orang pula kan. Yang chat tu memanglah kena kan sikit kadang-kadang dengan ayat-ayat saya. Tapi kalau awak chat at least awak dah tahu awak betul ke salah. Yang tak check tu berjaga-jagalah ya. Okay, so kita sambung. Dia nak cari F inverse. Ni kawan awak cari apa ni sebenarnya ni? Dia cari apa ni? Dia cari intersection ke apa ni? Kenapa ada point form kat sini? Dah lah, dia nak cari intersection. So intersection dia awak ni je tekan calculator je ni. Sepatutnya. Kalau tekan calculator awak dapat apa kat sini? Ni untuk dia punya intersection. Dapat apa kat sini? Tadi function dia apa ni? 2x tambah x square tambah yang ni lah kan yang kawan awak dah expand. Betul tak? So dapat apa? Dapat ini ke? Negatif 4 point. Kalau betul saya ambil je ni. Patutnya dia kena letak sini. Negatif 4.6. Tapi dua-dua negatif macam pelik pula. Patutnya satu positif. Betul lah. Nanti dia sambung kat sini. Betul kot. Saya anggap betul je lah Korang tak nak kira. Okay, so F inverse sama dengan X. So 2 F inverse X tambah 3 kuasa 2.
tolak 5. Okay, so F inverse dia dapat plus minus. Okay, plus minus set X tambah 5. Kejap Okay, sepatutnya dia dapat plus minus. Tapi kenapa bila dekat sini tinggal minus je dia ambil? Kenapa? Sebab memang tak boleh plus. Kenapa tak boleh plus? Tu yang saya nak tanya. Kenapa tak boleh plus? Kenapa nak kena ambil minus? Kenapa kita tak ambil plus? Ataupun kenapa kita tak ambil dua-dua? Apa sebab dia? Soalan kata X kurang daripada 3. Okey. Sebab dia nak X kurang daripada negatif 3 ke 3 tadi? Negatif 3 kan? So, bila dia nak kurang daripada negatif 3 ni, daripada soalan ni dia nak less than. So, bila less than maksudnya awak akan ambil kawasan kiri. Bila awak ambil kawasan kiri, so kita ambil kawasan negatif. Okay. So, kena bagi tahu kat sini. Because X less than negatif 3. Sebab kita ada restriction dekat dia punya domain. Kalau dia lebih besar, awak ambil positif lah. Jangan ambil negatif pula. Sebab dia nak lebih besar. Tapi soalan nak negatif less than. Okay, so lepas tu dia nak cari GFX. Okay, GFX. G awak tadi apa? Set X tambah 5/2. Okay. So, FX. Okay. So, FX kita tadi 2. Dekat sini 2. X tambah 3 square tolak 5. Tambah 5/2. Okay, 2 dengan 2 cancel out. Ini kena buat ni dulu. Ni kosongkan dulu ni. Baru awak boleh cancel out. Kalau tak ni macam ni tak boleh ni. Sepatutnya dia kena buat 2. Kita buat one by one ni. Sebab konsep matematik salah kalau macam ni. 2 X tambah 3 square. Tolak 5 tambah 5 tu dah kosong kan. Baru boleh cancel out ni. Macam tu. Okay. Yang ni dah kosongkan dulu. Baru boleh cancel. Kalau tak boleh cancel. Lepas tu awak dapat X tambah 3 sahaja. Okay, betul. Okay, dah settle untuk soalan ini. Ini soalan yang ni pun macam kecil. Sekejap dah tak boleh besarkan sebab dia punya sini dengan sini. Okay, nombor 8. Nombor 8 kita ada function fg x cube dengan 2 tolak 3x. Okay, fg x dengan fg inverse. Okay, so fg x 2 tolak 3x kuasa 3. Okay. So dia kuasa 2 kan and then dia kuasa 3 kan. Sebenarnya kan kalau awak letak macam ni pun dah kira jawapan dah ni. Ni dah simplest form. Tak perlu expand. Okay, yang ni pun boleh. Kalau nak expand pun boleh lah. Tapi sebenarnya yang ni pun dah jadi jawapan akhir dah. Factor form dah jadi jawapan akhir dah. Okay, lepas tu B kita nak cari G. Jadi apa? FG inverse. Okay, FG inverse kita nak cari. So kawan awak buat, dia buat GG inverse. Dia cari G inverse dulu. Lepas tu, dia cari F inverse. Lepas tu dia dapat this one. FG inverse. Tak, sepatutnya kita pakai ni je. Kita buat macam ni. Inversekan je. Kita ni dia nak FG tu yang inverse. Tak payah cari satu-satu kan. Tak payah. Sebab awak dah cari FG. FG awak dah dapat ni.
Yang ni. From question A. Kalau dia ada hands lagi tak boleh pakai. Tak ada hands. So tak ni. Okay, ni kita dah dapat FG. So sekarang kita nak cari FG to inverse. So awak pakai je ni 2 tolak 3 X kuasa 3 ni. Kita masuk dalam formula F. Kan biasa awak pakai F inverse equal to X. So sekarang kita ganti je F tu jadi FG. So saya akan dapat FG inverse sama dengan X. Ni FG je lah, letak A. Tak muat pula. Okay. FG, lepas tu dalam kurungan FG inverse sama dengan X. So, maksudnya sekarang dekat function FG, kita nak compositekan FG inverse. Okay. So, FG X awak tadi 2 tolak 3X kuasa 3. So, yang X dekat sini kita ganti dengan FG inverse. Sebab kita nak compositekan dia. Yang lain salin je. So, dia akan dapat 2 tolak 3 FG inverse and then kuasa 3 sama dengan X. Okay, lepas tu nanti yang ni kuasa 3. So, kalau kita nak hilangkan kuasa 3, kita akan punca kuasa 3 kan both side. So, awak akan dapat 2 tolak 3 FG inverse sama dengan X kuasa 1/3. Maksudnya kita punca kuasa 3 kan both side. Okay. And then jadikan FG inverse sebagai subjek je. So nanti you got 3 FG inverse. Tak ada kurungan pula. 3 FG inverse X. Okay. Sama dengan 2 tolak X kuasa 1/3. And then kalau nak FG inverse sahaja, kita akan dapat 2 tolak X kuasa 1/3 per dengan 3. Dah settle. Okay. Jawapan kawan awak pun dah silap sikit kat sini. Ini salah ni. Bila dia buat macam ni. Nak buat satu-satu boleh tapi dia bukan F inverse G inverse. Dia G inverse F inverse. Dia punya composite tu nanti jadi terbalik. Dia ada properties dia. Nanti kita masuk dekat dalam kuliah. Properties dia G inverse F inverse. Maksudnya kalau awak nak buat one by one, F G inverse dia akan sama dengan G inverse F inverse. Add kat luar patutnya. Dia macam ni. Okay, dia mesti terbalik dia punya properties. Okay, so kita tengok 9A, 9C. 9A, soalan dia apa? Find the inverse of each of the following. Can sketch the graph and its inverse, state the domain and range. Okay, so X cube. X cube tolak 3. Okay, betul. Very good. Lepas tu dia turun ke bawah X cube tolak 3 dia turun ke bawah. Cuma kat sini kena bagi tahulah apa nilai dia. So nanti cari sendiri. Lepas tu domain and range. Okay, ni satu masalah dia. Dia dah bagi tahu dah dia nak in the same axis. Okay, on the same axis. So awak tak boleh lah letak dalam 2 graf. Awak kena buat satu graf je. So ni kena gabungkan. Maksudnya awak kena
reflect je dekat y equal to x. So bila awak reflect, dia kurang macam tu lah. Sini negatif 3 kat situ, so sini yang negatif 3 sekarang. Okay, reflectkan dia. So yang ni tak boleh ada. Kalau tak, memang markah awak tak dapat lah. Sebab dia nak suruh on the same axis. Mesti nampak beginilah. Okay, nanti ni cari nilai kat sini apa, cari. Okay, so kalau kita tengok domain and range dia negative infinity ke, kita tengok satu je Kalau awak rasa awak nak tengok dekat fx, maksudnya awak tengok kat hitam ni. Dekat hitam. So kita tengok daripada kiri sampai kanan. Okay, dia tak ada yang dia terberhenti. So negative infinity, infinity, betul. So untuk range pula daripada bawah ke atas, tengok yang hitam sahaja. So pun sama. Tak ada yang berhenti. So betul lah. So bila domain and range awak dah dapat untuk fx, kan saya kata dia terus je tulis df rf ni kan sama dengan negative infinity, infinity. Yang ni pun sama negative infinity, infinity. Dan kita terus samakan je dengan range of f inverse, domain of f inverse. Tak payah cari dua kali. Sebab dia memang akan dapat terbalik. Domain f akan sama dengan range f inverse. Range f akan sama dengan domain f inverse. So dekat bawah ni dah tak perlu cari kat sini. Yang ni pun awak terus je samakan. Nak jimat masa. Itu je kan dia suruh. Garis. Ha? Dua garis apa? Set the domain f inverse. Dah. Hence sketch the graph. Find the inverse of each of the following function. Okay. The inverse dia dapat f inverse dia sama dengan punca kuasa 3. Okay, ni pun betul f inverse dia. Okay. So sama case dengan 9C. 9C dia kata x square plus 1. Okay, tapi masalah sekarang ni dia ada restriction. Dia kata x lebih besar atau sama dengan kosong. Ni kena ikut lah. So dia nak kawasan sebelah sini je sebenarnya. Kalau tak, awak tak ada inverse ni. Dia mesti one to one function baru ada inverse. So yang bawah belakang tak boleh ada. Ini pun sama, kena letak dekat dalam same axis. Okay. So bila kat sini macam gini, kita akan dapat ni. Okay, dekat 1 dia naik. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kawan awak punya ni tak betul dah. Okay. Ni y equal to x. Awak reflect je untuk dia punya inverse. Okay, so dia cari inverse dia dapat set x minus 1. Okay, betul. Patutnya kat sini dia ada plus minus. Tapi sebab because x mesti greater or equal to 0, so dia ambil positive part sahaja. Okay. And then range dengan domain. Okay, kalau kita tengok ni domain yang pertama domain yang pertama ni yang saya letak ni. So dia mula daripada domain awak dekat sini lah. Kenapa negative infinity? Belakang ni tak ada ni. So domain kita ikut yang ni. Ni domain sebenarnya. So dia akan jadi kosong infinity. Okay. Ni pun tulis DF. Biasakan tulis DF dengan RF. Ni macam tak dengar dekat dalam kuliah je ni. Okay, lepas tu range awak dia akan mula daripada range awak ni. Kalau ikut yang pertama ni, okay, kalau X kosong. Kalau range daripada mana? Daripada bawah ke atas. Sini apa ni? Satu. Ini satu lah ni. Kita tengok satu belah dulu. Kita jangan tengok yang bawah ni. Kita tengok yang atas dulu. Yang biru ni. Okay. Sebab ini kita nak cerita pasal F. Domain F dengan range F. So saya tengok yang biru dulu. Tak nampak rupanya. Macam kecil sangat. Okay. So range awak akan jadi daripada 1 ni patutnya ada equal.
So nanti yang ni samakan je dengan range F inverse. Yang ni samakan dengan domain F inverse. Domain range settle dah terus. Tak payah susah-susah fikir. Okay, yang ni pun dah betul. Okay, dah. Dah settle. Okay. Yang bawah ni tak payah. Okay, so kita tengok nombor 10. Dah 852. Cepat-cepat. Nombor 10 soalan dia. Okay, dia kata dia ada set X tambah 2 tambah 1. Okay, dia nak X lebih besar atau sama dengan negatif 2. State the range, give the definition of F inverse. Sketch the graph of F and F inverse. State the relationship between F and F inverse. Okay. So, mula-mula. Kenapa dia ada F negatif 2 kat sini? Mula awak cari F inverse dia. Bila awak cari F inverse dia, awak dapat X minus 1 square tolak 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 1. Okay, yang ni betul. Okay, yang ni betul. Lepas tu, nak lukis graph. Lukis graph, okay. Sekarang awak ada 2 graph ni. Awak nak lukis graph mana? Awak nak lukis graph kuadratik boleh. Ataupun awak nak lukis graph fx pun boleh. Tadi fx dia apa? Kat sini tak ada fx pula. Fx sama dengan set X tambah 2 tambah 1. Set X tambah 2 tambah 1. Okay. So fx awak set X tambah 2 tambah 1. Nak lukis graf ni pun boleh. Tak ada masalah. So yang mana awak rasa senang lah. Lepas tu lagi satu awak just reflect je. So fx set X tambah 2 tambah 1. Kita tengok yang graf fx Set X tambah 2 tambah 1. So maksudnya dia akan naik satu atas dan then kiri 2. So kiri 2, okay, very good. So ini fx awak. Lupa tadi. Dekat sebelum-sebelum ni semua graf kena tulis lah fx dengan ni Yang ni fx. Yang ni f inverse. Kena bagi tahu. Macam kawan awak Firdaus buat. Yang ni hitam fx. Sini f inverse. Okay. Dengan ni jangan lupa letak dia punya ni. Intercept ni. Intercept memang wajib letak. Okay, lepas tu okay, dia dapat graph macam ni. Okay, lepas tu dia reflect dekat y equal to x. Ni buatlah garis. Sebab kita sketch kan. Okay, lepas tu dia dapat f inverse. Okay, very good. So dia punya graph mantap. Memang tepat. Dia ada, nampak dia ada intercept. Complete. Cuma intercept dia saya tak nampak ni berapa nilai ni. 2.414 ke? Agaknya lah kot. Nanti awak tengok lah. Lepas tu dia cakap. Okay, kawan awak dah jawab semua soalan ni kecuali satu soalan. Okay. State the range of f. Sekejap. Range dah ada tulis tak? Range tak ada. Range of f dia dah tulis kat sini. Okay, range dia untuk fx. So fx awak mula daripada sini. So 1 lah. 1 sampai infinity. Okay. So ni betul. Range pun dia dah tulis. Lepas tu give the definition of f inverse. Okay, give the definition of f inverse yang ni Maksudnya dicari f inverse tu apa. Okay, lepas tu dia kata sketch the graph of f and f inverse pun dia dah buat. Yang ni je dia tak buat. Relationship between the graph f and f inverse. Okay, yang tu sebenarnya jawapan dia. Relationship tu f and f inverse is symmetrical. Okay. At y equal to x. At line
Ataupun graph of F is the reflection of graph of F inverse at Y equal to X pun boleh. Yang mana satu awak nak pakai lah. Symmetrical ke, reflection ke, tak kisah. Okay. Okay, dah 857. Yang ni nanti saya apa ni